And I can't wait so we can break apart the Hai semua, selamat kembali ke Alpha Channel. Bersama dengan saya, Alpha. Seorang pelawak, jester istana atau badut. Menurut sejarah, golongan penghibur pada zaman Abad Pertengahan dan zaman Renaissance yang merupakan ahli keluarga golongan bangsawan dilantik oleh keluarga diraja untuk menghiburkan raja atau tetamu. Pelawak juga boleh menjadi seorang artis jalanan yang menghiburkan orang awam sama ada di pasaraya atau di majlis keramaian. Maharaja Lawak yang kita selalu tonton juga salah satu cabang bidang komedi. Tetapi apa yang hendak saya ceritakan kali ini adalah mengenai pelawak istana yang lebih dikenali sebagai jester. Jika dalam karya romantis antarabangsa, watak seorang jester juga biasanya digambarkan sebagai watak seorang penghasut raja. Berikut adalah beberapa kisah legenda yang menceritakan tentang bijaksana atau liciknya seorang pelawak. Betapa besarnya peranan mereka ini sehingga ada raja yang pernah mati kerana ketawa tak henti-henti. Legenda Three Bullet. Nicholas Ferrier, juga dikenali sebagai Lee Ferrier atau Three Bullet, tahun 1479 sehingga 1536, adalah salah seorang badut atau pelawak istana yang paling terkenal dalam sejarah. Dia beriman untuk dua raja Perancis iaitu Louis VII dan Perancis I. Dia memiliki segala sifat yang diperlukan untuk menjadi seorang pelawak istana yang terkemuka. Dan yang paling penting, di sebalik kebodohan lawaknya itu, dia dikurniakan akal yang bijaksana. Kebijaksanaannya itu bukan sahaja memberikan dia kerjaya berjaya di istana, tetapi ada kalanya ia menjadi penyebab kepada kejatuhannya. Namun, dia bernasib baik kerana akal dan kebijaksanaan yang sama itu juga akhirnya menjadi penyelamat nyawanya. Kemampuan Three Bullet untuk mengheret dirinya sendiri ke kancah masalah telah menjadi satu kisah legenda. Pernah pada satu hari, seorang bangsawan naik marah kerana menjadi bahan jenaka Three Bullet dan mengancam akan membunuh si pelawak tersebut. Three Bullet bertindak melarikan diri dengan menghadap raja. Beliau mengadu kepada raja bahawa lelaki bangsawan itu merancang untuk menggantung dirinya sampai mati. Raja cuba menenangkan Three Bullet dengan berkata, "Jangan risau, sekiranya dia menggantungkan kamu, aku akan memenggal kepalanya 15 minit kemudian." Three Bullet kemudian menyoalnya sekali lagi, "Baiklah, tapi boleh tak kalau kepala dia dipenggal 15 minit sebelum itu?" Dalam kisah yang lain, Three Bullet tidak mampu menahan perangai bodohnya. Lalu dia bertindak menampar punggung raja. Raja sudah hilang sabar dan mengugut akan membunuh Three Bullet. Beberapa saat kemudian, raja kembali tenang dan berjanji akan memaafkan Three Bullet jika dia dapat memikirkan cara memohon maaf yang lebih hina dari perbuatannya yang menyinggung perasaan raja. Beberapa saat kemudian, Three Bullet menjawab, "Saya mohon maaf, Yang Mulia Tuanku, kerana saya tidak mengenali Tuanku. Saya tersalah orang. Saya sangkakan Tuanku adalah Yang Mulia Ratu Permaisuri." Kali ini, raja benar-benar hilang kesabaran. Lawak dan Three Bullet terlalu melampau. Dia telah menyinggung perasaan Raja Perancis I sehingga raja memerintahkan dia menerima hukuman mati. Namun atas dasar mengiktiraf perkhidmatannya yang setia untuk raja selama bertahun-tahun kepada raja, Perancis I memberikan hak kepada Three Bullet untuk memilih cara bagaimana dia mahu mati. Tetapi Three Bullet tidak ada masa untuk bertindak balas dan berfikir. Dalam keadaan yang ketakutan, dia menjawab, "Wahai tuanku, demi sains Nitauche dan sains Passat, pelindung kegilaan, saya memilih untuk mati setelah saya tua." Perancis I yang tidak dapat menahan ketawa kerana merasakan jawapan Three Bullet itu terlalu kelakar sehingga dia membatalkan hukuman mati yang diperintahkannya. Manakala sebagai gantinya, Three Bullet hanya dikenakan hukuman buang negeri. Three Bullet muncul dalam Book 3 of Frances Rabelais Paraguline. Wataknya turut membuat kemunculan dalam pementasan teater karya Victor Hugo berjudul Leroy Samuel dan versi operanya yang digarap oleh Giuseppe, versi berjudul Giuseppe. Hasil campuran Three Bullet dan lawak Perancis. Ia bertujuan untuk menangkis penapisan yang diterima karya Hugo.
Tribulate adalah jester atau pelawak istana yang berpakaian lengkap dengan berwarna merah. Juga merupakan satu watak yang memiliki kaitan dengan Karnival Monty di Switzerland. Jika korang rasa itu sudah cukup kelakar, terdapat satu kisah di mana saya sendiri pun tak faham kat mana kelakarnya lawak itu. Atau mungkin pada zaman itu istilah tertentu yang terdapat dalam lawak tertentu mungkin juga ada kaitan dengan sebarang fenomena yang berlaku pada zaman tersebut, hingga boleh menyebabkan seorang raja meninggal dunia akibat ketawa terbahak-bahak. Martin de Human, Raja Aragon dan Scilly, tahun 29 Julai 1356 sehingga 31 Mei 1410. Kesal kerana memakan seekor angsa. Ia menyebabkan mereka mengalami masalah gangguan pencernaan, lalu mempengaruhi moodnya. Jadi dia memerintahkan pelawak istana datang menghadapnya dengan harapan sedikit hiburan dapat meningkatkan semangatnya dan meringankan penderitaannya. Semasa pelawak itu mula memasuki bilik, Martin bertanya kepadanya dari mana dia datang. Pelawak itu menjawab, "Keluar dari kebun anggur sebelah, di mana saya melihat seekor rusa muda tergantung dari ekornya pada sebatang pohon, seolah-olah seseorang telah menghukumnya kerana mencuri buah tin." Raja mula ketawa terbahak-bahak dan berterusan selama 3 jam berikutnya. Ketawanya hanya berakhir apabila dia terjatuh dari katil dan mati. Jadi guys, macam mana dengan kisah jester? Adakah anda rasa cerita jester ni menarik? Jika ada kisah-kisah menarik untuk saya kupas, boleh komen di bawah. Jangan lupa untuk subscribe Alpa Channel dan like and share. Jumpa lagi di video yang lain. Bye!